Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini, saya akan menyentuh mengenai peperiksaan untuk pembantu pustakawan grade S19 yang bakal diadakan pada 5 Mac 2021 ini. Pada kali ini juga ada dua section yang akan saya sentuh. Tapi pada video kali ini, saya akan sentuh mengenai section A terlebih dahulu. Okey, sebelum saya mulakan, sebiasa kepada anda yang baru, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Dr. Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe yang ada di bawah video ini dan juga butang loceng yang ada di sebelahnya untuk dapat notifikasi setiap kali pihak Dr. Kejaya keluarkan video-video terbaru. Sebab dalam channel ini, kita banyak kongsikan tips-tips untuk anda sebagai seorang pencari kerja untuk mendapatkan kerjaya idaman anda. So, pastikan klik butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di sebelahnya. Okey, tanpa melengahkan masa, jom saya kongsikan mengenai peperiksaan pembantu pustakawan grade S19. Okey, nota penting. Section A, exam pembantu pustakawan grade S19. Okey, untuk pengetahuan anda, pada exam kali ini akan ada dua section. Okey, dua section untuk exam pembantu pustakawan grade S19. Okey, exam ini akan diadakan pada 5 Mac 2021 bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Okey, dua section tersebut adalah section A, pengetahuan am, di mana anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 30 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda diberi masa selama 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Kesemua soalan ini adalah bentuk objektif. Okey, bila saya lihat komen di page SPA, ramai yang gembira sebab tak ada section daya menyelesaikan masalah pada kali ini ataupun section matematik, sebab ramai yang lemah dalam matematik. So, ramai yang bergembira. Okey, sebelum anda bergembira, anda perlu lihat section A, pengetahuan am ini adalah lebih mencabar kalau nak dibandingkan dengan section daya menyelesaikan masalah ataupun section matematik tersebut. Sebab dalam section A ini ada banyak topik ataupun banyak yang anda perlu baca dan anda perlu ingat fakta-fakta pentingnya. Skop section A ni amatlah luas. So, jika anda gembira apabila tak ada ujian matematik pada kali ini, saya harap anda simpan dulu kegembiraan anda. Sebab section A ni dia lebih mencabar lebih mencabar kerana dibandingkan dengan daya menyelesaikan masalah. Kejap lagi saya akan sentuh kenapa dia lebih mencabar berbanding dengan soalan matematik. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, dalam video pada kali ini saya hanya akan sentuh mengenai section A terlebih dahulu. Section B saya keluarkan dalam masa 1 atau 2 hari lagi. Sengaja saya split kedua-dua video ini, kedua-dua section ini, sebab saya tak nak explain kesemuanya dalam satu video, sebab ini akan memberi anda mungkin anda terlepas beberapa maklumat penting yang akan saya kongsikan dalam video ini. Okey, jom. Okey, section A, exam pembantu pustakawan grade S19. Seperti yang saya beritahu tadi, dalam section ini ada banyak perkara yang anda perlu tahu, terutamanya mengenai skop tugas seorang pembantu pustakawan grade S19 dan juga mengenai jabatan yang bakal anda berkhidmat nanti. So, jawatan pembantu pustakawan grade S19 ini adalah untuk ambilan Perpustakaan Negara Malaysia. So, nanti anda perlu berkhidmat, anda bakal berkhidmat dengan PNM,
ataupun Perpustakaan Negara Malaysia. So kebanyakan soalannya akan melibatkan jawatan ini dan juga mengenai jabatan yang bakal anda berkhidmat. Okey. Kalau anda lihat di sini ada banyak perkara yang anda perlu baca. Namun dalam video ini saya akan membantu anda dengan memberi beberapa topik yang berkemungkinan besar akan ditanya dalam exam. Okey, dah sedia? Jom. Okey. Topik hot section A, exam Pembantu Pustakawan Grade S19 tahun 2021. Okey, antara perkara yang berkemungkinan besar akan ditanya adalah dari segi info berkaitan dengan jabatan ataupun info berkaitan Perpustakaan Negara Malaysia, tu PNM. Cuba buat kajian sedikit mengenai sejarah PNM, dari segi dia punya carta organisasi ataupun nama dia punya ketua pengarah dan sebagainya, dan juga perkhidmatan yang disediakan ataupun yang ditawarkan oleh PNM. Okay, cuba buat research sedikit mengenai perkara ini. Kemudian anda juga perlu tahu mengenai konsep dan contoh dari segi Kementerian Kerajaan, Jabatan Suruhanjaya, Badan Berkanun dan sebagainya. Okey, ini adalah antara perkara yang anda perlu tahu mengenai pentadbiran kerajaan. Dan sebagai seorang bakal pembantu pustakawan, anda perlu jelas mengenai skop tugas seorang pustakawan. Okey, inilah antara 3 perkara yang berkemungkinan besar akan ditanya dalam exam untuk Section A, Pembantu Pustakawan Grade S19. Okey, kemudian keempat adalah anda perlu tahu mengenai Plan Strategik PNM tahun 2019 hingga tahun 2023, dan juga anda perlu tahu mengenai kemudahan yang ditawarkan oleh pihak PNM dan juga perkhidmatan PNM kepada orang awam, kepada penerbit dan juga perkhidmatan perpustakaan. So ada 3 jenis perkhidmatan yang disediakan oleh pihak PNM. Anda perlu tahu dia punya cabang-cabang dia. Tak perlu tahu secara detail, hanya cuba dapatkan antara perkhidmatan yang major, perkhidmatan yang utama untuk PNM ini, kepada orang awam, kepada penerbit dan juga kepada sebagai tawaran perpustakaan. Kemudian anda juga perlu tahu sedikit mengenai bantuan yang kerajaan beri kepada rakyat sepanjang tempoh PKP ini, dari segi contohnya prihatin, penjana dan sebagainya. Okey. Ni 4, 5, 6, 7 perkara yang tadi 23 dan ini 7 perkara yang anda perlu tahu. Kita sambung. Perkara ke-8. Ke-8 ni, dan anda perlu tahu penerbitan, contoh buku-buku yang diterbitkan oleh PNM, Perpustakaan Negara Malaysia. Dan juga anda perlu tahu mengenai perasaan IMS ISO. Okey, untuk pertanyaan anda, Perpustakaan Malaysia Perpustakaan Negara Malaysia sudah diiktiraf melalui CJ ini, MSISO ini. So anda perlu tahu sedikitlah mengenai cara ianya dilakukan dan sebagainya. Kemudian anda perlu tahu mengenai Plan Strategik Teknologi Maklumat dan juga RMK ke-11, dan juga anda perlu tahu mengenai info-info terbaru dunia IT seperti Big Data, K-Ekonomi, Kerajaan Digital dan sebagainya. Sebab untuk jawatan pembantu pustakawan ini, anda tak boleh lari daripada dunia IT. So anda perlu tahulah sedikit mengenai info-info terbaru dalam dunia IT ini. Okey, inilah ke-12 topik hot yang saya sudah himpunkan untuk membantu anda buat ulang kaji untuk section A. Okey. Kalau anda tak sempat salin, anda tak perlu risau sebab slide yang saya sedang tunjukkan ini, saya akan tinggalkan link downloadnya di ruangan description. So nanti anda boleh klik link yang saya letak di ruangan description di bawah ini untuk download slide yang saya sedang tunjukkan ini. Okey, jelas ke-12
topik hot yang saya beri ini. Okey, untuk anda selain daripada topik ini, ada juga dia akan keluar topik lain. Okey, tapi ini adalah sebagai panduan untuk anda buat persediaan untuk exam nanti. Sebab kesemua topik yang saya cover ini adalah topik yang major ataupun topik yang besar, yang berkemungkinan besar akan ditanya di dalam exam nanti. Alright. Okey, selain itu, untuk membantu anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik, kita ada keluarkan satu rujukan khas untuk anda, di mana jika anda dapatkan kedua-dua e-book extra session ini, untuk membantu anda, dalam e-book berwarna merah dan kuning ini adalah koleksi soalan exam SPA. So jika anda dapatkan kedua-dua rujukan ini yang berwarna merah dan kuning ini, saya akan beri anda satu nota tambahan untuk jawatan anda untuk membantu pustakawan, di mana dalam e-book khas ini saya sudah masukkan perkara-perkara yang saya mention di sini ke dalam e-book ini. So anda tak perlu cari lagi di mana tempat, dengan hanya buka rujukan ini, buka e-book berwarna biru ini untuk buat rujukan ataupun buat ulang kaji. Okey, sekali saya nak maklumkan, ketiga-tiga rujukan ini adalah dalam bentuk soft copy, di mana nanti anda akan dapat link download di email selepas anda buat berlian nanti. Alright. Okey, selagi saya nak maklumkan, anda perlu dapatkan extra section pengetahuan am dan juga extra section kefahaman bahasa Inggeris untuk dapatkan secara percuma e-book pembantu pustakawan ini. Okey, kedua-dua ini dan e-book berwarna biru ini saya akan beri percuma kepada mereka yang dapatkan e-book berwarna kuning dan merah ini. Okey, untuk dapatkan anda boleh terus klik link yang saya beri ini, yang juga saya tinggalkan di ruangan description. Okey, www.tipsdaya.com/pustakawan S19. Saya ulang, untuk dapatkan anda boleh klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description, iaitu www.tipsdaya.com/pustakawan S19. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Untuk anda yang belum lagi join channel Telegram khas ini, di mana dalam channel ini saya bakal kongsikan kepada anda nota-nota dan juga contoh-contoh soalan kedua-dua session untuk membantu anda buat ulang kaji cara percuma sahaja. Okey, untuk join anda boleh klik link ini yang juga saya tinggalkan di ruangan description. Kalau anda tak ada Telegram, anda tak perlu risau, anda juga boleh klik link ini, di mana saya juga akan kongsikan nota dan contoh soalan yang sama di email. So anda boleh join salah satu pada ini ataupun boleh join kedua-dua sekali, tak ada masalah. Sebab saya akan kongsikan kesemua contoh soalan dan juga nota ke dalam kedua-dua medium ini, ada di Telegram dan juga di email. Alright. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dalam video section B, saya akan explain mengenai perangkap yang ada di dalam section B. Okey, kita jumpa lagi dalam masa 1 atau 2 hari lagi. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.